Penonton semua, ini menjadi satu amalan buat kita semua umat Islam, khususnya di hari Jumaat. Antara amalan kita adalah untuk kita sama-sama memperbacakan ataupun menghayati surah Al-Kahfi. Jadi ini yang akan kita tadabbur hari ini bersama dengan Ustaz kita saya kenalkan, iaitu Ustaz Izzat Fatih Hisham selaku pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebagai permulaan kalau boleh saya kongsikan, iaitu surah Al-Kahfi di Mashaf, iaitu muka surat 293, dan juga ia merupakan turutan penurunan surah yang ke-69. Tapi kalau ikut turutan Mashaf adalah surah yang ke-18 Ustaz. Jadi jumlah surahnya adalah 110 jumlah ayat. Jadi sebagai permulaan Ustaz, sebelum kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, sebelum kita nak tadabbur surah untuk hari ini, kita nak tahu apa maksud surah Al-Kahfi ini. Silakan. Bismillah. Asasnya kita tengok dalam surah Al-Kahfi ini, ya, dia dibawa mesej yang besar. Sebab kalau kita tengok dalam bahasa Arab, gua ni dia ada banyak nama. Arab ni dia memang kaya dengan kosakata lah. So pelbagai. So kalau macam contoh gua, ada orang panggil ghar, gua. Ada orang panggil Al-Kahfi. So apa beza dia? Kalau kita tengok dalam masyarakat sinonim surah Al-Kahfi ni kita baca hari Jumaat, sebab kita tahu Nabi kata siapa yang hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, Allah selamatkan daripada fitnah akhir zaman. Rupanya nama tu sendiri dah bagi mesej yang besar. Masya Allah. Sebab kalau kita tengok ghar, dia gua yang kecil. Kan Nabi duduk bertahannuh buat ibadat dalam tu. Mana gua yang kita panggil ghar, dia tempat orang buat ibadat. Tapi bila nama Al-Kahfi, dia tempat berlindung, tempat bernaung. Maka untuk akhir zaman ini, manusia-manusia kita lah, kita perlukan satu tempat untuk berlindung, untuk bernaung, namanya Al-Kahfi. Maka Allah sediakan Al-Kahfi. Kalau kita ambil logik, nak cari gua kat mana? Ya, betul. Kalau sebahagian tempat gua banyak, maka ada satu gua yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk perlindungan, namanya Al-Kahfi, iaitu surah Al-Kahfi. Masya Allah. Dan kalau kita perasan, surah Kahfi ni surah Makkiyah. Semua solid, 110 ayat turun di Mekah. Zaman tu kan zaman cabaran. Nabi kena tekannya, kena pulau, kewafatan isteri, macam-macam. Jadi cerita bila cabaran besar, kat mana tempat berlindung? Dalam gua yang selamat perlindungan dia dari sudut akidah, dari sudut keselamatan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, surah Al-Kahfi ni kita nampak dia bahasa mudahnya adalah ayat yang disusun, kisah-kisah dalam dia itu memberikan pengajaran kepada kita tentang hijrah. Kan ada 4 kisah dalam tu. 3 daripada 4 tu cerita tentang hijrah. Yang pertama, kalau kita tengok hijrah ataupun safar, pergerakan lah. Orang kita suka pakai musafir. Sebenarnya istilah dia yang tepat adalah safar. Safar. Sebab musafir tu orang yang keluar berjalan tu. Tapi bolehlah, dia dah jadi uruf kita kan. So, pergerakan Nabi Musa cari Sayyidina Khidir untuk apa? Belajar. Hijrah dari satu peringkat yang Nabi Musa ni kita kenal orang yang sangat hebat. Ialah Nabi Allah, Rasul Allah. Tapi sanggup keluar, berjalan, bergerak ke satu tempat untuk apa? Belajar dengan Nabi Khidir AS. Masya Allah. Kemudian kisah, kita ambil contoh kisah Iskandar Zulkarnain. Dia bergerak ke merata tempat untuk apa? Untuk tengok pentadbiran kerajaan yang besar. Sebab kita tahu dalam sejarah manusia ada 4 pemerintah yang besar. Istilah besar ni perintah dunia. Kalau negara ni kira biasalah kan. Tapi perintah dunia, 2 Islam, 2 bukan Islam lah. Mana 2 yang berakidah, 2 tidak. Dan yang menguasai dalam agama ni Nabi Sulaiman dan Iskandar Zulkarnain. Jadi dia pun bergerak juga. Dan yang ketiga kisah, tajuk surah lah Al-Kahfi, iaitu ashab. Ashab ni orang-orang yang menjaga, yang menghuni gua tersebut, iaitu 7 orang pemuda ni. Mereka ni berhijrah untuk jaga apa? Jaga iman. Sebab waktu tu kan tekanan akidah kuat dan sebagainya. Maka mereka pergi duduk berlindung dalam gua tadi. Maka nama surah Al-Kahfi ni sini nak ajar kita tentang hijrah. Berbetulan kita ni bulan Ramadan pula kan. Jadi dia sangat baik untuk kita perhalusi bahawa inilah perlindungan kita untuk akhir zaman, insya-Allah. Itulah secara ringkas dengan nama surah Al-Kahfi ini. Masya-Allah, itu dia. Kalau boleh kita nak tadabbur Ustaz lah. Sebagai contoh ayat daripada ayat 1 hingga 6 iaitu yang bermaksud keagungan Al-Quran dalam membersihkan akidah manusia daripada syirik. Itu sedikitlah yang kita boleh faham. Dan kalau boleh kita nak faham lagi, tadabbur lagi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan surah ini. Saya kira surah Al-Kahfi ni, para menonton di rumah dan semualah, dia satu mesej yang sangat besar kepada kita. Sebab apa? Sebab bila kita baca turutan-turutan kisah dalam surah itu, daripada kisah Ashabul Kahfi itu sendiri, sehinggalah kepada kisah Iskandar Zulkarnain, dia sebenarnya rangkuman kisah tentang keimanan. Sebab tu cerita tentang syirik tadi tu. Sebab saya mula contoh kan, di awal surah lagi Allah Ta'ala mulakan dengan membersihkan segala-gala. Kan kita tengok dalam Quran ada 5-6 surah yang Allah mula dengan kalimah Alhamdulillah. Betul. Antaranya surah Al-Kahfi lah. Bila Allah kata, Allah mulakan dengan memuji zatnya yang maha agung, cerita dia adalah apa yang datang selepas itu, kalau orang nafi tertolak.
Sebab maha suci Allah daripada segala-gala yang tidak baik. Kita segala puji itu diletakkan sepenuhnya kan, alhamdulillahillazi. Segala puji diletakkan pada Allah Taala. Maka kalau nak puji benda lain sebab dia ada kerajaan yang besar, nak puji benda lain sebab harta dia yang banyak, macam kisah pemilik kebun dalam surah Kahfi kan. Tak jadi apa. Sebab apa? Puji dan puja itu milik mutlak Allah Taala. Sebab tu kalau kita bincang detail, tapi tak sempatlah untuk hari ini kan. Kalau kita nak bincang tentang kalimah hamdalah itu, alhamdulillah itu pun dah bagi kita sedar bahawa segala yang ada atas muka bumi ni layak untuk dipuji pun sebab dia tu makhluk Allah Taala. Contoh, orang akan puji kita macam orang perempuan, dia akan sangat sensitif kalau pakaian dia. Ya, betul. Tudung, baju orang tegur habislah. Betul. Kan? Tudung sengit, tak center kan. Jadi bila orang puji cantik tudung, cantik baju, cantik kopiah kita, cantik pakaian. Hakikat sebenar, betul kita puji hamba, tapi hakikat sebenar kita puji Allah. Sebab yang bagi cantik itu Allah Taala. Betul. Kan yang bagi elok Allah Taala. Dan itulah benda paling besar kita kena faham sebelum go through panjang tentang syirik dan sebagainya ni, bahawa tanam dalam diri tambah hari yang baik Sayyidul Ayyam ni, pulangkan segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat ni hari baik kan, banyak puji Allah, kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Antara yang ulama ajar kita sebut apa? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita puji Allah dengan segala nikmat yang baik-baik yang elok-elok ni. Maka suratul Kahfi bawa mesej itu, puji Allah. Sebab ialah akhir zaman ni ramai orang yang disebut puji benda lain. Dia ada benda yang diidolakan kan, sehingga meminggirkan yang selayaknya dipuji. Itu satu. Yang keduanya, kita kena faham bahawa kita berada pada satu zaman yang teruklah bahasanya. Keadaan dia, persekitaran dia, ujian dia. Maka apa boleh kita buat? Kita kena banyak menjaga akidah. Contoh kita ambil kisah Ashabul Kahfi. Mereka ini pergi berlindung di dalam gua satu sebab. Nak jaga akidah daripada zaman itu penguasa yang mensyirikkan Allah. Kan kita orang Islam, kita pegang wala tusyriku bihi syai'a. Kita jangan syirikkan Allah dengan apa pun. Betul. Maka mereka nak jaga, walaupun mereka ni orang muda, ni mesej yang baik kepada kita lah, orang muda yang dekat rumah yang menonton ni kan. Bahawa mungkin kita kurang ilmu, kita kurang pengalaman, kita kurang macam-macam. Tapi ia tidak boleh menjadi alasan untuk kita buat maksiat, tak boleh jadi alasan untuk kita buat kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi alasan. Dan diajarkan kepada kita dalam surah ini beberapa jalan supaya tak berlaku masalah tersebut. Antaranya tengok kisah Nabi Musa lah, iaitu pergi untuk apa? Untuk belajar. Pergi untuk apa? Untuk dalami ilmu. Walaupun dari sudut kita tengok mata kasar, engkau ni mulia dah kan, Nabi Musa ni tinggi dah kedudukan. Tapi still pergi belajar. Sebab apa? Nak perkemaskan ilmu, pengetahuan supaya akhirnya bawa kepada keimanan yang jazam, yang sempurna kepada Allah SWT. Jadi itu benda besar supaya elakkan syirik tadilah. Itu secara ringkasnya, insya-Allah. Secara ringkasnya, masya-Allah, itu dia. Antara dan itu kalau boleh Ustaz kita nak tadabbur. Tadi ayat 1 sehingga 6 kan. Dan sambungannya iaitu berkenaan dengan ayat 7 hingga 8 kalau boleh saya kongsikan sikit, iaitu mukadimah kisah pertama iaitu pemuda Al-Kahfi, fitnah beragama. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan berkenaan perkara tersebut. Ya. Kadang-kadang nak cakap benda ni berat juga sebenarnya. Saya termenung panjang sebab bila penerbit bagi tahu tentang tajuk ini kan. Saya kata kena sangat dengan keadaan sekarang, melihatkan, minta maaf saya sebut, keadaan yang berlaku dari sudut kebejatan, moral, akhlak. Kita bukan nak tuding jari ke orang, tapi kita muhasabah kat kita. Saya sendiri pun risau. Sebab anak-anak kita sedang membesar dalam dunia ini. Betul. Kan, jadi mereka akan berkawan dengan orang-orang macam ni juga kalau tak dijaga dengan baik. Maka asasnya adalah bagaimana orang-orang muda dalam kisah Ashabul Kahfi ni sanggup meninggalkan segala-gala. Kan kalau kita tengok kisah selepas mereka dibangkitkan, kumpul-kumpul duit ada seorang sikit je nak pergi cari makanan sebagainya kan. Tapi mereka sanggup meninggalkan segala kemewahan dunia, malam tu ada pesta dan sebagainya, mereka tak pergi. Sebab apa? Dibimbangi mereka terjebak ke dalam perkara yang merosakkan akidah. Maka untuk semua yang menonton hari inilah kan, benda paling asas kalau kita mak ayah, kita abang kakak, kita guru, kita siapa pun, tengoklah orang di bawah kita ini, benda asas kena settle akidah dia. Nak jaga akidah ni, sebab kita bimbang kalau tak diperkemaskan akidah dengan baik, maka akhirnya natijah dia nanti adalah mereka ini lari daripada jalan agama. Yang tu yang bimbang tu. Kalaulah pemuda Ashabul Kahfi sanggup tinggal semua, dan bahasa dia mudah, duduk rumah selesa, ada aircon, ada wifi, ada macam-macam kan. Tiba-tiba kena lari mengasingkan diri duduk dalam gua. Bukan kita kata zaman tu ada aircon, tapi nak cerita sekarang. Keselesaan. Selesa tu. Tiba-tiba kena pergi duduk tempat yang susah, bersusahlah. Kalau siapa pernah pergi umrah, dia panjat bukit, nak pergi duduk dalam gua yang Nabi duduk untuk beribadat, dia akan sedar bahawa, ui susahnya. Gua Hira tu nak naik dengan berbatu, dengan apa. Maknanya bersusah payah untuk menjaga agama. Sebab kita tahu zaman Nabi pun, awalnya sebelum kerasulan,
masyarakat Arab dipanggil Arab jahiliyah kan. Teruk macam-macam arak, zina, judi sebagainya. Jadi asingkan diri untuk apa? Untuk Allah SWT. Maka zaman kita pun sama, asingkan diri untuk Allah. Mungkinlah tak masuk guru, tapi di rumah kan kita buat majlis yang simple-simple, mengaji Quran, belajar dan sebagainya dengan anak dan keluarga, insya-Allah. Dan akhir sekali Ustaz, iaitu berkaitan dengan ayat 9 dan ke-10 kalau ada kesempatan Ustaz. Baik, insya-Allah. Sebenarnya okey, masih panjang lagi masa kita, insya-Allah Ustaz. Kita sebut natijah besarlah kat situ kan. Di dalam perbincangan suratul Kahfi ayat pertama hingga 10. Yang ni kalau ikut kita bincang ni kita panggil apa? Helikopter view, macam itulah. Tasawur ataupun gambaran asas dulu. Sebab kalau kita go through sesuatu dia benda yang besar dan panjang lah. Sebab macam sebelum ni pun dalam majlis tadabbur kita, kalau nak bincang 10 ayat ni mungkin dalam 2 jam, 3 jam macam tu sebab detail kan. Tapi asasnya begini. Di hujung itu adalah kunci besar. Cerita tentang betapa manusia perlu menyedari hakikat hidup kita ni hamba Allah. Akhirat esok akan ada balasan di sisi Allah. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang elok, ada yang tak elok, ada yang cantik, ada yang tak cantik. Semua tu Allah akan balas. Kita baca dalam surah yang masyhur, Allah cerita faman ya'mal mithqala dzarrah kan. Benda yang kecil pun kalau Allah Taala kata baik, maka tetap dikira baik. Dan benda kecil pun kalau Allah Taala kata tak baik, tetap dikira tak baik. Dan sebenarnya di awal sebelum ayat 9 dan 10 ni Allah Taala dah bagi pengajaran. Kisah tentang orang Yahudi dan Nasara, bagaimana mereka ingkar pada perintah Allah Taala sehingga akibat dia adalah mereka ini disesatkan, dipalingkan. Dan Allah peringat kita bahawa Allah turunkan kepada kamu Alkitab, yakni Al-Quran. Sebab Quran ni banyak nama kan, Al-Furqan dan sebagainya. Allah turunkan Alkitab yang dia ini tak ada bengkok-bengkok dia, tak ada lari. Ini jalan yang lurus, jangan pindah-pindah dah, jangan ubah-ubah dah macam orang terdahulu. Supaya apa? Akhirnya perjalanan mereka di atas jalan agama. Mereka tu kita lah. Di atas jalan agama ni tak jadi seperti orang yang terdahulu. Yang mana dipesongkan daripada Allah SWT kerana sifat mereka. Boleh bacalah detail kalau buka dalam tafsir Imam Abdul Fida Ibn Kathir. Dia cerita perangai Yahudi Nasrani detail. Dan tak cukup dengan perangai mereka, mereka memang plan nak rosakkan kita. Dan Nabi sebut mereka plan ni sampai tahap nak rosakkan umat Islam ini, akidah lah khususnya, adalah dengan cara yang paling halus. Dan akhirnya memang orang Islam akan ikut. Dalam tak sedar. Dalam tak sedar. Sikit demi sikit. Kan? Sehingga Nabi sebut, hatta law dakhalu fi jahri dabbin lattaba'tumuhun. Kalaupun dia masuk dalam lubang biawak yang sempit tu. Kalau di kampung boleh tengoklah lubang biawak belakang rumah kan. Kalau kita duduk taman ni payahlah. Betul. Sempit tu pun kalau dia bawa ke situ pun akhirnya orang ikut. Sebab apa? Sebab dihidangkan dengan nama-nama so-called kebebasan, hak asasi manusia, hak individu, dan akhirnya manusia akan tergelincir ke dalam tu, wal-iyazubillah. Jadi kita kena jaga. Sebab apa? Sebab sejarah telah menunjukkan dan mengajar kita bahawa benda itu telah berlaku. Dan rosak, binasa dan sebagainya. Maka kalau kita buat main-main, kita tak pegang sungguh-sungguh tadi Allah SWT yang namanya Al-Quran, tak pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi, tak pegang apa yang dipandu oleh para ulama', kita bimbang akhirnya kita pun wal-iyazubillah tergelincir ke dalam lembah yang melalaikan dan merosakkan. Dan kalau kita tergelincir, di mana lagi kita nak bernaung kalau bukan dengan agama? Di mana lagi Al-Kahfi kita di akhir zaman? Dan yang lebih dibimbangi di hujung ini adalah kita tahu 10 ayat yang kita sebut ini pun untuk asimah min Dajjal. Nabi sebut dalam hadis, nak pelihara daripada fitnah Dajjal. Betul. Kalau Dajjal keluar nanti, kalau kita dah ikut istilah kita sekarang hedonism lah kan, dia panggil hedonisme. Kalau dia ikut sangat, akhirnya bila Dajjal keluar kita dah tak boleh beza bainal haqqi wal batil, antara yang betul dengan salah, dan natijah akhir dia wal-iyazubillah tergelincir ke lembah yang Allah tak redha. Itu kita takutlah. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita dan mudahnya hafal, baca dan hayatilah. Sebab sekarang orang ni suka baca satu. Betul. Hafal satu. Tapi dia lupa menghayati. Betul. Dia tak macam, memahami kan. Ya, macam makan nasi ayam tak ada ayam. Tak ada feel lah macam tu. So biar kita baca, faham dan hayati, insya-Allah jadi kesan. Dan mudah-mudahan kita semua dinaungi oleh Al-Kahfi ni. Amin. Yang selamat akidah dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, masya-Allah. Dan di kesempatan ini Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan ibrah lah secara ringkas kepada para penonton supaya kita betul-betul memahami, menghayati, hafal dalam masa yang sama. Betul. Kita sama-sama boleh mengamalkan surah Al-Kahfi, insya-Allah. 3. Dah sebut macam 3. Sebab orang ni dia suka numbering. Sebab ialah benda ni mudah ingat. Dia mudah lekat terus. Betul. Okay. Yang pertamanya adalah tolong jaga akidah diri dan keluarga. Itu satu. Jalan dia apa? Tuntut ilmu. Jalan dia tuntut ilmu. Pergi belajar, cari guru. Sebab inilah benda yang paling kuat untuk menjaga kita. Yang kedua, mujahadah.
Mujahadah ni maksudnya apa? Susah payah pun tak apa, yang penting agama terjaga. Sebab tu contoh nak hantar anak pergi mengaji pondok, cari anak yang paling baik hantar. Sebab esok dia nak jaga kita. Yang ketiga dan terakhir adalah sentiasa istiqamah dengan taat. InsyaAllah Allah pelihara. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Izzat Fatih Hisham selaku pendakwah bebas di atas tadabbur surah Al-Kahfi hari ini. Sama-sama kita telah pun memahami serba sedikit dan moga kita sentiasa mencari ilmu untuk menghayati dan juga mendalami surah Al-Kahfi dan moga kita dapat berlindung di akhir zaman ini khususnya di bawah surah Al-Kahfi insya-Allah. Yang paling penting jangan kita menduakan Allah, jangan kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala.